Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan siaran Selamat Pagi Malaysia. Hari ini saya tidak kesorangan. Saya bersama dengan rakan penyampai saya, Ridwan. Hari ini seperti biasa 2 jam 8 hingga 10 pagi kami akan bersama dengan anda untuk pelbagai pengisian dan juga topik menarik hari ini, Ridwan. Ya, betul. Jadi hari ini 16 Ogos 2023, kita berada pada pertengahan Ogos, bulan kebangsaan hari ini. Jadi kempen Kibarkan Jalur Gemilang sentiasa kami berikan kepada anda. Bukan sahaja di bulan 8 atau bulan 9 nanti kita akan menyambut Hari Malaysia, malah kalau boleh sepanjang tahun lah kita letakkan bendera itu dalam hati kita, kalau boleh secara fizikal, tapi yang penting Malaysia sentiasa di hati. Baiklah, selamat pagi Malaysia pada hari ini. Kita mulakan dengan sedikit berita untuk kami kongsikan kepada anda semua sebagai pemanas badan selama 2 jam pada hari ini. Berita baik untuk pelajar di IPT yang mana subsidi tiket penerbangan, yang mana voucher digital tiket penerbangan pelajar IPT penembusan hingga 31 Disember 2023 bermula pada hari ini. Jadi ia membabitkan laluan domestik antara Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan Labuan. Jadi syarikat penerbangan akan mengeluarkan voucher digital bernilai 300 kepada pelajar sebagai credit share untuk membeli tiket penerbangan. Jadi tarikh akhir penembusan voucher pembelian adalah pada 31 Disember 2023. Manakala pembelian tiket penerbangan untuk perjalanan selepas tarikh akhir penembusan voucher adalah dibenarkan. Ya, dan kalau tiket penerbangan itu kurang RM300, tak apa, voucher baki itu akan dikekalkan dan boleh digunakan untuk pembelian tiket yang seterusnya. Okey, ini untuk pelajar. Ini pula kita boleh kongsikan ini berkaitan dengan keselamatan cyber di negara kita. Salah satu perkara yang perlu diberi tumpuan kerana banyak sebenarnya scam ataupun kerugian berlaku di kalangan kita ini disebabkan oleh culasnya kita ataupun cuanya kita terhadap penggunaan internet ataupun apa sahaja yang berkaitan dengan cyber security. Jadi rang undang-undang keselamatan cyber dijangka dibentang pada awal Oktober ini, yang mana kata Menteri Komunikasi dan Digital, Jabatan Perlindungan Data Peribadi JPDP akan mengadakan pertemuan dengan pelbagai pihak berkepentingan untuk membawa maklum balas maklum balas tersebut kepada jemaah menteri. Jadi rang undang-undang keselamatan cyber ia di bawah jagaan Agensi Keselamatan Cyber Negara, Majlis Keselamatan Negara MKN, dalam proses untuk dibawa ke jemaah menteri sebelum perincian rang undang-undang itu dapat kita jelaskan di khalayak umum. Jadi ini sangat-sangat penting kerana ia akan mengawal apa sahaja yang berlaku dari aspek penggunaan media sosial khususnya dan juga transaksi perbankan, yang mana ia adalah yang perkara yang telah pun menyebabkan banyak kerugian berlaku di kalangan masyarakat, terutamanya dalam aktiviti scam ini. Jadi bila kalau rang undang-undang ni sekiranya ianya dikuatkuasakan nanti, ini bermakna kita semua akan termaktub di bawah satu akta yang pastinya akan mengawal selia kita semua, terutamanya pihak scammer ini, untuk lebih, orang kata, takut untuk melakukan sebarang aktiviti ataupun kegiatan penipuan di dalam talian ini. Bukan itu saja, malah kegiatan cyber yang lain, jenayah cyber lain seperti stalker kan, baru-baru ni, Ridwan, kan. Bagaimana sebenarnya media sosial ini boleh mengganggu kesihatan mental seseorang disebabkan oleh jenayah cyber yang berterusan. Jadi insyaAllah RUU ini akan membantu kita semua. Tapi belum lagi lah ya, ianya akan dibentangkan Oktober nanti dan ini akan dibahaskan, kita tak tahu bila, tapi sekurang-kurangnya orang kata permulaannya itu sudah ada. Kebimbangannya lebih besar apabila banyak aplikasi-aplikasi media ini sebenarnya telah diintegrasikan. Kalau kita lihat aplikasi WhatsApp, Instagram, Facebook, itu semua telah diintegrasikan. Bayangkan apabila kita bercakap, saya WhatsApp ataupun teks Syuhaida, saya share nombor telefon saya, nombor akaun bank, perkara itu boleh diserap dan juga boleh ditrace di aplikasi lain di Facebook maupun di Instagram. Dan perkara itu kadang-kadang kita tidak sedar bahawa kita telah pun share kita punya data peribadi. Tetapi itu sebenarnya realiti yang berlaku. Tak nak kita kena share juga. Tetapi bagaimanakah kita sebenarnya sedar tentang keselamatan cyber ini? Setiap perkara yang kita share ataupun bercakap di media sosial itu sebenarnya boleh trace balik, boleh diserap balik, boleh ditengok balik apakah yang kita share kepada orang lain. Itu sebenarnya sangat penting untuk kita faham. Jadi berhati-hati di luar sana. Okey, berita seterusnya juga berkaitan dengan cyber, tapi ini adalah perkembangan jendela yang mana menara telekomunikasi di Kelantan, ini di Kuala Krai, telah pun dibina, yang mana akan menyaksikan rangkaian 4G hampir
keseluruhan boleh digunakan di Kuala Krai dan juga di kawasan Kelantan ini. Okey, program jendela ini juga turut diperluaskan di kawasan IPTA, Institut Pengajian Tinggi Awam. Baru-baru ini seperti yang kita semua sedia maklum, satu menara Starlink yang pertama di Malaysia sudah pun dipacakkan di UiTM Kuala Pilah, pastinya untuk meningkatkan kesaling hubungan antara IPTA dan juga para pelajar ini serta kawasan-kawasan yang mereka inginkan. Ialah Starlink ini merupakan antara syarikat yang dimiliki oleh Elon Musk, antara orang kata bilioner di dunia, di Malaysia ini. Jadi kita sama-sama menyaksikan sebenarnya sekarang ini di Kuala Krai juga antara banyak sebenarnya menara-menara telekomunikasi yang dipacakkan di sana untuk membantu mereka yang berada di Kelantan untuk mendapatkan perkhidmatan internet yang lebih meluas. Sedikit perkembangan juga mengenai 5G, rangkaian 5G. Kalau kita perasan sekarang, kalau ada aplikasi telekomunikasi anda, contohnya Maxi Celcom, dah pop up iklan-iklan, okey, mereka sudah menyediakan 5G, tetapi dengan penambahan, contohnya kalau Maxi, saya dapat terima mesej penambahan sebanyak RM10. Kalau ikutkan di sini, liputan 5G pada tahap ini di Malaysia meliputi 20% kawasan berpenduduk dengan 199 lokasi atau menara telekomunikasi 5G telah pun dikenal pasti dan akan dilengkapkan dengan kemudahan tersebut. Daripada 4G kita akan beralih ke 5G. Jadi itu adalah pergerakan dunia, kita juga kena ikutlah apa yang dunia ini berubah, kerana dalam teknologi 5G ini apa yang kita lakukan di internet, dia akan lebih real time, lebih tepat waktunya, tak ada delay. Ya, betul. Lagi pantas internet itu maksudnya lagi cepatlah capaian kita semua terhadap informasi-informasi yang terkini. Barangkali RTM juga sentiasa bergerak ke arah tersebut untuk memberikan informasi yang tepat untuk anda semua. Hari ini pun kita bersiaran di TikTok juga Jadi itu kita mengikut peredaran masa. Jadi kalau anda ada telefon, memang senang sekarang nak menonton kami. Okey, sedikit perkembangan dari luar negara. Kebakaran di Hawaii yang telah pun melibatkan lebih 2,200 bangunan telah pun musnah. Kerugian 5.5 bilion dalam insiden ataupun keadaan kebakaran yang cukup teruk berlaku di Pulau Mui, Hawaii. Ini kerana di Amerika Utara sekarang ini sedang mengalami gelombang haba. Jadi untuk pengetahuan anda semua, kebakaran yang begitu teruk anda sedang saksikan ini, bagaimana lihat bagaimana angin tersebut memburukkan lagi keadaan dan juga kebakaran di sekitar Pulau Hawaii ini, di mana di paparan berita yang kami kongsikan, ramai yang terpaksa terjun ke laut kerana ingin menyelamatkan diri mereka daripada terkena ataupun dibaham oleh kebakaran yang kami sedang paparkan sekarang ini. Jadi bayangkan sudah banyak sebenarnya kematian dan ada banyak sebenarnya kelompongan kenapa sebenarnya kebakaran ini menjadi begitu merebak sekali. Antaranya saya memetik kenyataan berita yang dikeluarkan adalah kerana amaran kebakaran tersebut tidak berbunyi. Jadi siasatan masih dilaksanakan di sana. Kita doakanlah supaya mereka semua ini yang berada di lautan yang cuba lari daripada maranya api ini supaya kekal selamat dan juga kekal tabah, kerana ada banyak sebenarnya mangsa-mangsa yang telah pun rentung ataupun terkorban disebabkan oleh kebakaran di Hawaii. Mangsa-mangsa tersebut bukan saja rentung, tapi lebih dahsyat apabila pihak berkuasa ataupun pihak polis mendapati mangsa tersebut rentung akibat daripada logam yang cair membakar mereka. Jadi itu dahsyatnya apa yang berlaku di Hawaii. Kalau kita lihat juga, kalau beberapa paparan berita di Instagram berita RTM ini, di Baghdad contohnya, suhu telah pun mencecah sehingga 55 darjah Celsius, sehingga memberi kesan kepada binatang-binatang di zoo. Jadi itu yang berlaku di seluruh dunia. Anda boleh dapatkan lagi banyak berita di laman sosial kami di Instagram. Pastinya paling cepat untuk kami update berita-berita kepada anda semua dalam dan juga luar negara. Selain daripada itu, anda juga boleh pergi ke portal berita RTM dalam dan juga luar negara. Kami sentiasa berikan perkembangan yang terkini kepada anda. Baiklah Syuh, kita ada lagi lebih kurang dalam 1 jam 40 minit akan bersama dengan penonton Selamat Pagi Malaysia. Kita berehat seketika.